Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian. Kita telah pun memahami bagaimana pentafsiran ini berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penjelasan tafsir yang dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah pokok pertama bagi pentafsiran Quran. Semua para sahabat sepakat menetapkan pokok asas ini, iaitu pentafsiran yang dinukilkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinakalkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenai pentafsiran dengan kemampuan ijtihad pula, para sahabat berselisih. Sebahagian daripada mereka mentafsirkan Quran berpedoman kepada riwayat semata-mata, tidak mahu menggunakan ijtihad. Sebahagian lain, di samping mentafsirkan ayat dengan hadis yang diterimanya daripada Nabi SAW atau daripada sahabat yang lain, mereka juga mentafsirkan dengan ijtihad mereka. Tegasnya, di samping mereka mentafsirkan dengan athar, mereka juga mentafsirkan dengan berpegang kepada kekuatan bahasa Arab dan pengetahuan mereka terhadap asbabun nuzul. Kerana itu, dasar tafsir yang kedua ni adalah ijtihad. Di antara para sahabat yang tidak membenarkan pentafsiran ijtihad ini ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an. Abu Bakar pernah berkata, "Ayu ardhin tuqiluni wa ayu sama'in tudhilluni idza qultu fi kitabillahi ma la a'lam." Manalah bumi yang boleh menampung aku? Langit manakah yang boleh menaungi aku apabila aku mengatakan terhadap kitab Allah ni sesuatu yang aku tidak ketahui? Beliau mengatakan demikian waktu orang bertanya tentang makna Abba wa fakihatan wa Abba. Diriwayatkan pula daripada Anas bahawa Umar pernah bertanya tentang makna Abba ini, fakihatan wa Abba. Tetapi sebelum orang menjawab, beliau telah pun menarik pertanyaan itu. Saya berkata, ini adalah satu takalluf, tidak perkara yang kita tidak ketahui. Jadi di antara para sahabat yang tafsirkan Quran dengan ijtihad, di samping riwayat adalah Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Kedua sahabat ini berusaha mengumpulkan sunnah mengenai satu tafsir, dan keduanya terkenal mahir dalam takwil ataupun istinbat, kerana banyaklah pendapat yang beliau ketengahkan dalam memahami ayat Al-Quran. Sebagian sahabat dan kebanyakan tabi'in menetapkan bahawa Ibnu Abbas ini adalah terjuman Al-Quran, iaitu pentafsir Al-Quran. Ijtihad, iaitu pandangan mereka ini, telah menyebabkan perbezaan di antara para sahabat yang berijtihad dalam mentafsirkan lafaz dan ayat, seperti yang kita dapat selami ketika kita membaca tafsir Ibn Jarir Tabari. Ringkasnya, kesusastraan dan kefahaman adab jahili, iaitu pengetahuan bahasa Arab yang ada pada mereka, disebut syairnya, disebut natharnya. Ini kalau kita belajar bahasa Arab lah, ada syair, puisi, ada nathar, sebab nuzul dan kebiasaan orang Arab dalam mempergunakan satu tutur kata menjadi sumber tafsiran bagi golongan yang kita maksudkan Abdullah bin Mas'ud dan juga Abdullah bin Abbas ini. Selain itu, para sahabat menjadikan pula kisah-kisah penjelasannya sebagai dasar bagi tafsir. Umpamanya, apabila mereka mendengar kisah anjing pemuda Ashabul Kahfi, mereka berkata bagaimana rupa dan warnanya. Di waktu mereka membaca kisah Khidir dan Musa, mereka bertanya pula siapa nama anak yang dibunuh oleh Khidir itu. Jadi penjelasan-penjelasan ini banyak dapat kita lihat dalam kitab Taurat. Isi Taurat dan tambahan-tambahannya pula diterima para sahabat daripada orang Yahudi yang masuk Islam. Contohnya macam Ka'abul Ahbar, Wahab bin Munabbih, Ibnu Abbas banyak menemani Ka'abul Ahbar ini. Jelasnya, bila para sahabat ingin mengetahui berita-berita umat yang terdahulu yang ada hubungannya dengan ayat yang ditafsirkan, atau mereka rasa perlu mengetahui pendapat para ulama Yahudi dan juga Nasrani dalam masalah yang sedang mereka bicarakan, sedang riwayat yang sahih daripada Nabi tidak diperolehi, maka mereka bertanya kepada orang Yahudi ataupun Nasrani yang telah masuk Islam, yang kebanyakannya duduk di kawasan padang-padang gurun. Mereka ni merupakan golongan Badui. Jadi mereka menerima riwayat-riwayat terdahulu daripada hikayat-hikayat dan kisah-kisah yang diceritakan oleh orang tua mereka, lisan ke lisan, keturunan kepada keturunan lain. Di sinilah Ibnu Khaldun berkata dalam mukadimahnya, apabila orang Arab ingin mengetahui tentang permulaan kejadian alam, rahsia-rahsianya, mereka bertanya kepada ahli kitab seperti Ka'abul Ahbar, Wahab bin Munabbih, Abdullah bin Salam. Banyakkan mereka ni adalah orang yang duduk di kawasan padang-padang gurun. Dengan demikian, masuklah penjelasan kisah-kisah yang diterangkan oleh orang Yahudi dalam ilmu tafsir, dalam perkara-perkara yang tidak berkaitan dengan hukum hakam. Memang para sahabat banyak yang sengaja bertanya kepada ahli kitab tentang kisah-kisah itu, walaupun Nabi tidak membenarkan para sahabat mempercayai kisah-kisah itu. Maka dengan tak disedari, kisah-kisah itu menjadi sebahagian daripada ilmu tafsir.
Para sahabat seperti Ali, Abdullah bin Abbas, Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab menyampaikan, menerangkan tafsir mereka terima daripada Rasulullah SAW, dari riwayat mereka terima daripada Bani Israel kepada tabi'in. Mereka menerangkan tafsir Quran baik dengan jalan diraya ataupun riwayat, serta sebab-sebab nuzul tentang orang yang kerana mereka diturunkan ayat kepada tabi'in. Para tabi'in pula meriwayatkan segala yang diterangkan kepada tabi'in. Kemudian datang pula tabakat yang golongan yang selepas itu, mereka meriwayatkan pula apa yang diterima dari tabi'in itu. Demikianlah terus menerus, beransur-ansur dari tabakat ke tabakat, dari level ke level yang berikutnya. Maka mereka tetap menghubungi orang yang Nasrani yang masuk Islam. Para sahabat sebagai contoh berhubung dengan ahli kitab seperti Wahab, Ka'ab, Abdullah bin Salam, dan para tabi'in pula berhubung dengan contohnya Ibnu Jurayj. Jadi permulaan masuknya Israiliyat ke dalam tafsir ketika para sahabat ingin berijtihad dengan keterangan-keterangan orang Yahudi dan Nasrani yang menyokong kebenaran Nabi SAW. Itu asas kepada pengambilan kisah-kisah itu oleh mereka. Jadi pada mulanya para sahabat macam Abdullah bin Umar meriwayatkan isi kitab Taurat semata-mata untuk menguatkan keterangan dalam menentang orang Yahudi dan Nasrani. Dengar baik tuan-tuan. Maknanya kemasukan unsur Israiliyat dalam ilmu tafsir ini pada peringkat awal oleh para sahabat adalah tujuannya untuk menentang orang Yahudi yang ada pada masa itu. Untuk membenarkan apa yang terdapat dalam kitab-kitab Taurat mereka, untuk menyokong ayat-ayat Quran itu. Itu matlamat mereka. Akan tetapi yang berlakunya selepas itu, berpindahlah fungsi kisah Israiliyat ini menjadi terlibat dalam fungsi takwil Al-Quran, takhrij dan tafsir yang memalingkan maksud Al-Quran kepada maksud yang sesuai dengan riwayat itu. Maka terbukalah pintu-pintu bagi orang seperti Yohanna Dimashqi untuk merosakkan makna-makna Al-Quran. Jadi Nasrani telah pun menyisipkan dalam tafsir riwayat bahawa Nabi pernah melihat Zainab, isteri Zaid, dalam keadaan yang menimbulkan nafsu, hingga terpikatlah Nabi kepada sepupunya itu dan timbullah keinginan baginda untuk mengahwininya. Ini yang malang apabila pengambilan dari sumber-sumber yang tidak ditapis dengan betul, sedangkan bahan-bahan itu mengandungi niat untuk merosakkan kefahaman umat Islam terhadap pegangan mereka. Jadi tafsir riwayat ini berkembang di kalangan tabi'in, diteruskan oleh Qatadah. Kerananya Ibn Jarir Tabari menerimanya. Padahal tafsir riwayat ini kadang-kadang ada bersifat bohong dan tidak bersesuaian dengan budi pekerti Nabi SAW. Riwayat itu tidak diperoleh dalam kitab-kitab sahih. Oleh kerana Qatadah membawa riwayat seperti itu, maka dipandang oleh sebahagian daripada ahli hadis dalam takhrij, dalam jarh wa ta'dil sebagai lemah. Dalam hal itu, pentafsiran Quran tetap berlaku secara riwayat dari seorang perawi kepada yang lain. Pada masa itu belum lagi dibukukan. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, saya harap tuan-tuan dapat mengikut penjelasan ini dengan baik, tanpa mengantuk, tanpa hilang fokus. Kerana sejarah pentafsiran Quran ini penting sebelum kita pergi mendalam kepada ayat yang dimaksudkan. Selepas lama terhenti program tafsir saya dengan tuan-tuan. Jadi dengan memperhatikan keterangan-keterangan ini, nyatalah bahawa para sahabat ni ada dua madrasah, school of thought, dalam mentafsirkan Al-Quran. Yang pertama sekali, madrasah Ahlul Athar, iaitu mentafsirkan Quran dengan athar, dengan riwayat, yang dipanggil sebagai madrasah ahli tafsir al-ma'thur. Ini tafsir yang pegang kepada riwayat semata-mata. Yang kedua, madrasah Ar-Ra'i, madrasah ahli ra'i, iaitulah samping mentafsirkan Quran dengan riwayat, mereka juga menggunakan ijtihad. Ini adalah madrasah ahli tafsir bil ma'qul. Tadi bil ma'thur, ini bil ma'qul. Jadi ma'thur ini adalah apa yang mereka nukilkan daripada Al-Quran, hadis Nabi dan pendapat para sahabat yang menjadi penjelas kepada maksud-maksud itu. Ma'qul pula ar-ra'i, iaitu penjelasan yang bersendi kepada ijtihad dan akal dengan berpegang kepada kaedah-kaedah bahasa dan adat istiadat orang Arab mempergunakan bahasanya, kerana ini kemampuan yang ada pada mereka, menghargai kemampuan yang ada pada mereka. Maka tafsir ma'thur adalah tafsir dengan ayat sendiri, dengan hadis dan pendapat para sahabat, sedangkan tafsir ma'qul itu menggunakan akal, ijtihad, pandangan, seperti asasnya yang kita lihat pujian Nabi kepada sahabat seperti Muaz bin Jabal dan doa Nabi untuk sahabat seperti Abdullah bin Abbas itu. Jadi sahabat-sahabat yang terkemuka dalam bidang tafsir ini, kata Al-Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan, yang pertama sekali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang kedua Umar Al-Faruq, yang ketiga Uthman Dzun Nurain, yang keempat Ali bin Abi Talib, yang kelima Abdullah bin Mas'ud, 6 Abdullah bin Abbas, 7 Ubay bin Ka'ab, 8 Zaid bin Sabit, 9 Abu Musa al-Asy'ari,
10 Abdullah bin Az-Zubair. Yang paling banyak diterima tafsirnya di kalangan khulafa adalah Ali bin Abi Talib. Sedangkan yang paling banyak diterima tafsirnya di kalangan bukan khulafa iaitu Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan Ubay bin Ka'ab. Jadi keempat sahabat mufassir ini mempunyai ilmu pengetahuan yang luas dalam bahasa Arab. Mereka sentiasa menemani Rasulullah SAW hingga memungkinkan mereka untuk mengetahui kejadian dan peristiwa mulabasat ketika mereka menyaksikan penurunan Al-Quran itu. Ibnu Abbas pula pengetahuannya sangat luas dalam tafsir kerana bergaul lama dengan para sahabat yang besar, walaupun beliau tidak lama bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kewafatan baginda. Abdullah bin Abbas ini antara sahabat yang muda. Demikian pula Ali. Beliau hidup lebih lama daripada khalifah-khalifah lain. Ketika umat Islam memerlukan pada cendekiawan, ilmuwan yang dapat mentafsirkan Quran, maka Sayyidina Ali lah menjadi jagonya, bintangnya. Demikian pula banyak diterima riwayat daripada Ibn Mas'ud, daripada Ubay bin Ka'ab Al-Ansari, yang juga merupakan seorang penulis wahyu yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jika kita susun secara tertib nama 4 orang sahabat ni menurut banyak periwayatan mereka, yang pertama sekali adalah Abdullah bin Abbas, diikuti dengan Abdullah bin Mas'ud, diikuti dengan Ali bin Abi Talib, dan terakhir sekali Ubay bin Ka'ab Al-Ansari radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Ada juga sahabat yang lain seperti Zaid bin Sabit, Abu Musa Al-Asy'ari, Abdullah bin Az-Zubair. Kedudukan mereka ini adalah di bawah 4 orang sahabat yang teratas tadi. Di antara para sahabat ada yang terkenal dalam bidang ilmu tafsir, walaupun tidak banyak yang dapat kita kutip dari mereka, seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah radhiyallahu an, Ibnu Umar, Jarir, Amr bin Al-As, dan juga Aisyah radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Jadi sifat tafsir yang pada masa pertama adalah sekadar menerangkan dari sudut bahasa dan keterangan-keterangan ringkas, belum lagi dilakukan istinbat hukum-hukum fiqih. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi sekalian, jadi menurut kenyataan, banyak di antara riwayat disandarkan kepada Ibnu Abbas, Ali dan juga kepada yang lain-lain adalah kadang-kadang bersifat maudhu'. Ali ini pengikut-pengikutnya, penyokong-penyokong kuatnya seperti golongan Syiah banyak sekali memalsukan riwayat atas nama beliau. Ibnu Abbas pula merupakan datuk kepada para khulafa Bani Abbasiyin. Maka keadaan itu telah menyebabkan munculnya golongan wadda'in, iaitu pembuat hadiah-hadiah palsu, maudhu', yang ingin mendekatkan diri kepada para khulafa Abbasiyin ini dengan memasukkan hadis dan kata-kata Ibnu Abbas. Tujuannya tazalluf, tujuannya untuk mengampu kepimpinan Bani Abbasiyin pada masa itu, Abbasiyah. Para riwayat dan juga para pemasuk hadis juga telah buat banyak hadis tafsir hingga perlu para ulama jarh wa ta'dil berusaha untuk menyaring dan juga menapis. Kerana itu sebahagian daripada para ulama menolak hadis-hadis tafsir. Ahmad bin Hanbal pernah berkata 3 perkara tidak mempunyai asal, iaitu hadis-hadis tafsir, dan juga perkara berkaitan dengan pertempuran sengit dan pertempuran yang diceritakan berlaku dalam zaman sahabat itu. Jadi hadis-hadis tafsir ini makin hari makin bertambah. Ditambah pula oleh nukilan daripada sahabat dan juga tabi'in. Jadi tuan-tuan, kitab-kitab tafsir yang disusun pada masa yang pertama adalah berdasarkan kepada tafsir-tafsir yang dinukilkan itu, baik yang dinukilkan itu merupakan yang sahih ataupun dhaif. Dan tafsir sahabi yang terkenal yang diriwayatkan daripada beberapa turuk adalah tafsir Ibnu Abbas. Para ulama jarh tadi telah meksa sanad dari riwayat daripada Ibnu Abbas, mana yang baik mereka terima, mana yang lemah mereka tolak. Mudah-mudahan Allah beri kepada kita kefahaman untuk memahami bagaimana sejarah ilmu tafsir ini perkembangannya pada zaman sahabat diikuti dengan zaman tabi'in. InsyaAllah mudah-mudahan ia membantu kita untuk memahami bagaimana ilmu ini sampai kepada kita. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.